3 poin yang utama. Yang pertama, mengenai pendirian kerajaan berhubung dengan status tuan rumah Sukan Commonwealth. Walaupun dia tidaklah menyentuh perbekalan tambahan ini, Tan Sri Speaker, namun dia berkaitan dengan pendirian kerajaan dalam menentukan satu-satu pembelanjaan. Berhubung dengan pendirian kerajaan terhadap tawaran Persekutuan Sukan Commonwealth menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah Commonwealth 2026 untuk menggantikan Victoria, ianya perlu dipertimbangkan semula. Walaupun akan menerima kira-kira 602 juta dana daripada CGF, ini ekoran Victoria menarik diri kerana kos menganjurkan acara itu meningkat di luar jangkaan, iaitu boleh mencapai setinggi 21 bilion menurut kerajaan di wilayah itu. Tambahan pula, untuk jadi tuan rumah memerlukan masa sekurang-kurangnya 4 tahun melakukan persiapan, mendapatkan penajaan, penganjuran, menjalankan proses penyelenggaraan fasiliti sukan sedia ada, pembinaan infrastruktur yang terkini setanding dengan standard antarabangsa untuk menganjurkan sukan Commonwealth ini. Tentunya menyediakan, mempersiapkan negara dengan standard yang tinggi ini memerlukan kos yang sangat tinggi. Pusuruhjaya Sukan Suhardi Alias berpandangan bukan satu langkah bijak sekiranya kerajaan menerima tawaran ini. Kosnya boleh mencecah sehingga 13 bilion ringgit Malaysia. Walaupun kita tahu kita boleh dapat suntikan dana daripada pihak CGF, tapi bebanan hutang negara yang dimaklumkan kini mencecah 1.172 bilion ataupun 64% daripada KDNK. Walaupun ada pandangan daripada Majlis Olimpik Malaysia, sukan ini boleh tetap dianjurkan, Malaysia boleh jadi tuan rumah dengan model pengecilan saiz, mengurangkan bilangan sukan, meninggalkan acara pembukaan dan penutup. Tapi pada pandangan saya, sejumlah wang yang nak digunakan untuk Malaysia jadi tuan rumah ni lebih baik kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah utama rakyat yang sedang membelenggu negara pada waktu ini. Dan kita kena ingat, Tuan Sri ini Petua, Birmingham, United Kingdom dulu pernah menganjurkan sukan yang sama, tapi setahun selepas itu diisytiharkan muflis pada tahun 2023 hanya kerana menjadi tuan rumah menganjurkan sukan ini. Kita tak mahu negara kita berlaku sedemikian seperti mana negara-negara lain. Tan Sri Dipertua, poin yang kedua mengenai perbelanjaan untuk akademi kenegaraan. Saya ingin bertanya pihak kerajaan. Pada 28 Februari yang lalu, Yang Amat Berhormat Tambun ada menyebutkan diterbitkan dalam Sinar Harian, Akademi Kenegaraan ini akan meneraju kerjasama dengan semua pihak bagi memastikan keberkesanan program latihan kenegaraan Malaysia Madani. Semua pihak itu adakah melibatkan juga pihak pembangkang? Ini soalan saya. Dan saya yakin kerajaan tidak akan mengulangi sejarah BTN. Tan Sri Speaker juga salah seorang yang terlibat dengan BTN satu masa dulu, yang menjadi agenda pihak sebelah sana untuk menghapuskan BTN. Kalaulah Akademi Kenegaraan ini adalah jelmaan BTN 2.0, saya rasa itu tidak sesuai kerana dia bercanggah dengan apa yang telah pun diperjuangkan oleh pihak sebelah sana semasa mereka jadi pembangkang. Dan yang terakhir, Tan Sri Dipertua, yang ketiga, juga menyentuh mengenai isu tulisan Allah pada stokin yang dijual di sebuah pasaraya ataupun namanya KK Mart. Kita ambil maklum tentang permohonan maaf oleh pihak KK Mart. Namun perlu ditegaskan dalam Dewan Yang Mulia ini bukan isu mohon maaf atau isu terima maaf. Kalau hanya selesai dengan permohonan maaf sahaja, maka negara kita tak perlu ada undang-undang, Tan Sri Speaker. Saya bukan nak tuju kepada Beruas ataupun Ipoh Timur yang ada pengalaman dalam permohonan maaf ini. Saya tak tuju kepada mereka. Isunya ialah kerajaan perlu noktahkan isu penghinaan kepada Islam ini dengan serius dan segera. Isu ini clear, Tan Sri betul, menyentuh 3R. Ada individu pemimpin politik yang dikaitkan dengan 3R sebelum ni, dia siasat dengan segera. Siap disebut oleh kenyataan media, akan diambil keterangan di mana, di lokasi di mana, pukul berapa. Wartawan pun pergi ke lokasi itu dan akhir menjadi panas. Ada pemimpin politik ini tangkap jam 3 pagi ketika sedang tidur. Tetapi kes ini belum kedengaran ada tangkapan ataupun ada sitaan ataupun ada yang nak didakwa. Belum lagi. Kita minta segera kerajaan segera bertindak. Dan Tan Sri Dipertua, tidak keterlaluan. Saya rasa kita tidak boleh menolak kemungkinan seolah-olah ada kartel tertentu yang sengaja melakukan sabotaj perpaduan dalam negara kita. Dalam isu ini mengkambing hitamkan pihak tertentu. Kerana isu ini berlarutan sejak beberapa tahun lamanya.
Dan insiden sebegini sangat mengancam perpaduan dan menimbulkan ketegangan kaum yang kita semua tidak mahu ianya berlaku. Tan Sri ini betul perlu untuk ditegaskan dalam Dewan yang mulia ini, jangan ada mana-mana pihak yang desak untuk hentikan siasatan tindakan ini. Jangan ada. Ada kenyataan percanggah kenyataan antara pemimpin kerajaan, ahli Dewan Rakyat daripada Teluk Intan, salah seorangnya Esko Kerajaan Negeri Melaka. Sebenarnya kita nak tahu pada hari ini apa sebenarnya pendirian kerajaan. Jangan flip-flop dalam isu ini. Tegas dan serius mengambil tindakan. Tan Sri ini betul, saya juga mencadangkan untuk isu ini supaya Dewan Yang Mulia ini menggubal, meminda Seksyen 298 dan Seksyen 298A berkaitan dengan hal penghinaan kepada Islam dengan hukuman yang lebih berat supaya ia tidak berulang dan menjadi pengajaran kepada semua pihak dalam negara ini dan di mana-mana dunia sekalipun. Terima kasih Tan Sri betul, saya mohon membahas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Kota Melaka. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam pembahasan pembentangan Ruang Undang-Undang Pembakalan Tambahan 2023 dalam kurungan dan 2024. Tan Sri Speaker,